Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bimiladi khairil anam Sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai masjid, yang dihormati alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, malam 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan ketentuan dan rahmat Allah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita didudukkan sekali lagi pada malam ini di dalam satu majlis yang cukup hebat, iaitulah majlis ilmu, majlis yang boleh menambah kepahaman kita dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu ulama sebut, iaitulah majlis ilmu ni juga dikenali sebagai majlis tafaqqah fid din, iaitulah majlis yang boleh menjadikan bertambah kepahaman kita dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, atau kama qala, sesiapa yang Tuhan berkehendak untuk dia mendapat kebaikan yang banyak, ataupun untuk menjadikan dia seorang yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang betul-betul faham dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan takdir Allah pada malam ini kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu. Artinya Tuhan berkehendak untuk menjadikan kita sebagai orang yang baik. Maka bila kita jadi orang yang baik, insya-Allah kesudahan kita juga bakal akan jadi baik. Dan bila kesudahan kita bakal jadi baik, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, ini merupakan satu anugerah yang paling besar. Maka bila ini anugerah yang paling besar, tanggungjawab kita untuk bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Maka kita ucap syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kita merupakan orang yang pandai bersyukur, insya-Allah Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kepada kita nikmat dan juga pemberian ini. InsyaAllah kita akan jadi orang yang hebat. Disebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ketika mana Tuhanmu telah memberitahu dengan jelas, iaitulah demi sesungguhnya sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya kami akan tambahkan kepada mereka nikmat, dan sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, majlis ilmu kita pada malam ini juga merupakan satu majlis ilmu yang cukup bertuah. Kita nak membicarakan sedikit sebanyak falsafah dan hikmah di sebalik perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak juga membicarakan iaitulah tentang keagungan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis ilmu kita malam ni merupakan satu majlis yang cukup, iaitulah agung bagi kita kerana kita membicarakan tentang sosok tubuh seorang manusia yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebatnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ketika hidupnya sahaja, bukan ketika kematiannya sahaja, malah sebelum kelahirannya dan juga kelahirannya juga, iaitulah membawa satu manfaat yang besar kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita akan kerap mendengar satu ayat yang cukup hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah ayat yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi pembawa rahmat kepada seluruh alam. Artinya pada ayat ni dia sebut rahmat itu dirasai, kasih sayang di sebalik Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah bukan hanya dirasai oleh orang Islam, tetapi dirasai juga oleh orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar dirasai oleh orang yang beriman, tapi dirasai juga oleh orang yang menentang Allah dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu juga dirasai bukan sekadar oleh manusia, tapi dirasai juga oleh binatang, dirasai juga oleh tumbuh-tumbuhan, dirasai juga oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita mengaji tauhid, apa makna alam? Disebut alam, alam, alam. Kita bila sebut alam ni, kita hanya nampak dunia, kita hanya nampak langit, kita hanya nampak, iaitulah bila sebut alam, ada alam bumi, ada alam akhirat. Tapi sebenarnya mengikut takrif ulama-ulama tauhid, iaitulah alam itu ialah kullu ma siwallah, setiap daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah alam. Itu takrif tauhid. Maknanya setiap daripada, iaitulah lain daripada Allah, lain daripada Tuhan, itu disebut dengan alam. Kenapa lain daripada Tuhan disebut alam? Iaitulah kerana alam itu diambil daripada kata dasarnya alamatun. Apa makna alamatun?
Alamatun ni tanda. Tu kita pun orang Melayu gua ambil perkataan daripada bahasa Arab, kita buh alamat. Macam alamat rumah, tanda nak kenal rumah, itu maksud dia. Nombor 2, nombor 86. Contohnya kampung pertama, contoh. Itu alamat. Maknanya iaitulah kaedah yang disebut dalam bahasa, alamat itu ialah tanda. Jadi perkataan alam itu diambil daripada kalimah alamatun, tanda, artinya iaitulah tanda utama kepada kewujudan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bila kita duk mengaji tauhid dulu, teringat di pondok bagaimana disebut, iaitulah bila kita sebut Tuhan bersifat dengan sifat wujud. Wujud itu artinya ada, lawannya tiada. Wajibnya iaitulah ada, iaitulah mustahil Allah Ta'ala tiada. Dalilnya baharu alam ini. Maknanya sifat utama alam selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah baharu. Bila sebut baharu, tentu ada yang membaharu akan dia. Baharu ni dia tak boleh ada begitu sahaja. Tentu kena ada yang mengadakan dia. Siapakah yang mengadakan dia? Yang mengadakan dia ialah qadim, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut lagu tu kita faham. Bila Tuhan bayangkan kepada kita, iaitulah dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, iaitulah pembawa rahmat pada seluruh alam. Artinya ini nak menggambarkan tentang keagungan dan kehebatan dan juga kedudukan utama, iaitulah supremnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bila kita, iaitulah persoalan kita bawa yang ni bukan pasal apa. Sebab inilah dia falsafah utama perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu kedudukan dan juga martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal Nabi, kemudian kita tahu kedudukan Nabi, maka tentulah kita kena mengagungkan Nabi dan meletakkan Nabi pada kedudukan dan selayaknya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, baru dia mai cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai cinta dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tetap meneruskan apa yang diasaskan oleh Nabi. Walaupun susah payah, kita akan menghidupkan sunnah Nabi walaupun susah payah. Kita akan teruskan perjuangan Nabi walaupun susah payah. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala. Masa tu baru layak untuk kita disebut sebagai satu golongan yang paling hebat yang pernah dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu kitab saya baca disebut bagaimana satu hari, iaitulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah dia sebut dalam satu majlis, di dalam majlis tu ada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nabi sebut apa? Nabi kata, aku cukup rindu untuk bertemu dengan ikhwanku. Nabi sebut lagu tu, tuan-tuan. Aku cukup rindu untuk bertemu dengan ikhwanku. Lalu seorang sahabat sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, iaitulah kenapa engkau sebut rindu, sedangkan kami berada di hadapan kamu ya Rasulullah. Selalunya bila sebut rindu ni untuk siapa? Untuk orang yang kita tak pernah jumpa, ataupun orang yang gaib, orang yang tak hadir, yang tidak berada bersama-sama dengan kita, ataupun kita pernah jumpa tapi lama dah tak jumpa. Rindulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sahabat kata, iaitulah ya Rasulullah, kenapa iaitulah kamu sebut rindu sedangkan kami berada bersama-sama dengan kamu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam?
aku rindu kepada ikhwanku. Kamu semua ialah sahabatku. Jadi terpinga-pinga sahabat, tuan-tuan. Sahabat selama ni ingat, iaitulah bahawa sesungguhnya dia berada bersama-sama dengan mereka, berada bersama-sama dengan Nabi. Tak tahu ada satu golongan lagi yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat jadi heran, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah ikhwanmu itu ya Rasulullah?" Ada lagi satu golongan yang nama dia ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ya. Lalu Nabi hurai satu persatu yang dikatakan ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sesungguhnya Nabi kata apa? Nabi kata mereka yang tidak pernah melihatku, mereka yang tidak pernah bersama-sama denganku, tetapi sesungguhnya mereka tetap iaitulah berpegang di atas sunnahku. Mereka menghidupkan sunnahku, mereka meneruskan perjuanganku, dan mereka cukup cinta dan sayang kepadaku. Itulah dia ikhwan Nabi. Jadi siapa dia ikhwan Nabi? Kita. Siapa pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita? Siapa pernah bersama-sama dengan Nabi? Tapi yakin tak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakin. Sayang tak pada Nabi? Sayang. Dan kemudian seronok tak kita berusaha untuk menghidupkan sunnah dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seronok, tuan-tuan. Tu ada satu lagi hadis Nabi sebut, "Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba." Ada nota kaki di bawah hadis tu, iaitulah bisab'i marrat liman amana bi walam yarani au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi kata tuba. Tuba ni nak terjemah payah, tuan-tuan. Sebab dia satu istilah kepahaman dari segi bahasa sekalipun, tuan-tuan. Sebab kalau kita rujuk di dalam kamus, tuba tu sendiri, makna utama pengertian dia, contoh ada disebut oleh ulama, iaitulah ismun syajaratun fil jannah. Tuba tu iaitulah nama sebatang pokok di dalam syurga. Tuba tu nama sebatang pokok di dalam syurga. Sama juga, iaitulah kadang disebut wailun. Wailun nak terjemah apa, tuan-tuan? Kalau kita buka dalam Quran pun ada sebut wailun, wailun, wailun. Sebenarnya wailun tu ialah ismun wadiyun finnar. Nama satu lembah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buka di dalam kepahaman yang disebut maknanya, tuba tu makna beruntung. Beruntunglah. Berjayalah, bertuahlah. Tu kalau sebahagian daripada kitab hadis kita buka, dia terjemah makna beruntunglah, berjayalah, bertuahlah. Tubaruh. Dia maknanya kalau tanya betul-betul makna dia betul apa dia, ustaz? Makna betul dia ialah ismun syajaratun fil jannah. Nama sebatang pokok dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana disebut kalau kita buka kitab tafsir, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dalamnya disebut bila orang masuk syurga besok, salah satu nikmat dia Allah Taala bagi, iaitulah dia akan duduk dengan begitu senang lenang bersandar di perdu pokok tuba tu. Dia tengok segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi di dalam syurga. Tu makna yang dikatakan tubarah. Wailun pula, iaitulah nama satu nama lembah di dalam neraka. Iaitulah maksud lembah tadi dalam neraka Jahannam tu. Neraka yang paling hebat yang Tuhan bagi hanya kepada mereka yang betul-betul dahsyat. Iaitulah maknanya menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita buka dalam kitab, dia sebut tuba makna berjaya dan beruntunglah. Lepas tu wailun pula, celakalah. Tu bahasa kampung kita, celakalah.
Itu makna dia tuan-tuan. Pasal apa? Pasal maknanya secara orang panggil apa? Sepintas lalu, maknanya iaitulah ulama nahabat kat kita. Maknanya apakah dia keuntungan yang paling hebat? Masuk syurga ya. Dapat masuk syurga tu kira manusia tu kan beruntung lah. Itu lagi tak masuk syurga lagi tu belum beruntung. Manusia ni untung dia dua ya kalau nak kira. Satu, mati dalam iman. Tu untung dia. Lagi tak mati dalam iman, kita tak tahu kita beruntung ataupun tidak, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimahullah. Pasal tu jangan duk menyedar. Lagi duk kata aku tak apa dah, aku ahli masjid dah. Aku orang mengaji dah. Aku orang baik dah. Jenis lagu ni cukup bahaya, tuan-tuan. Pasal Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya ummahatul mukminin, wahai ibu kepada sekalian orang yang beriman, siapakah orang yang baik dan siapakah orang yang jahat?" Apa jawab Aisyah? Panjang jawab dia, tuan-tuan. Saya nak ambil intipati sudah. Aisyah kata, orang yang baik ialah orang yang berasa diri dia belum baik. Itu orang baik. Kalau dah sampai peringkat dia berasa diri dia baik, maknanya dia ialah orang jahat. Siapa pula orang jahat? Orang jahat ialah orang yang iaitulah berasa diri dia cukup baik. Itu orang jahat. Baik itu kita baik ke mana pun kita tak boleh berasa baik lagi. Baik itu berjayanya manusia, iaitulah yang pertama, dia boleh mati dalam Islam dan mati dalam iman. Ataupun bahasa mudah yang kita duk faham selalu, husnul khatimah. Dapat baik sudah. Sudah baik dah. Maknanya, iaitulah itu merupakan maknanya kejayaan dia yang pertama. Kejayaan dia yang paling hebat apa dia? Iaitulah dapat masuk syurga. Tu tuba tu diterjemah oleh manusia, diterjemah oleh ulama, iaitulah apa dia? Berjayalah, beruntunglah, bertuahlah. Begitu juga iaitulah wailun tadi, celaka. Pasal apa celaka? Celaka paling besar bagi manusia apa dia? Mati dalam kufur. Itu satu. Mati dalam kufur. Dan yang kedua, masuk neraka. Habis cerita lah. Masuk neraka ni kira habis cerita lah. Celaka sungguh bagi seorang manusia. Pasal itu wailun diterjemah dengan makna celaka. Tu nak bagi faham tu macam mana makna tuba tu dari segi bahasa. Nabi kata apa? Nabi kata tuba liman amanabi, liman ra'ani wa amanabi. Beruntunglah, berjayalah, bertuahlah mereka yang melihatku dan kemudian beriman denganku. Beruntung sungguh siapa yang boleh tengok aku kemudian beriman denganku. Yang ni di kalangan para sahabat lah. Mereka ni cukup beruntung. Pasal apa? Pasal mereka boleh tengok Nabi kemudian beriman dengan Nabi. Pasal apa beruntung? Pasal ada juga zaman tu orang yang boleh tengok Nabi, mengakui kebaikan Nabi, tengok mukjizat depan mata, masih kufur dan menentang Nabi, malah mati kufur kepada Allah. Sebab itu sahabat dia bagi tafsiran bukan bermakna hanya hidup di zaman Nabi. Kalau hidup di zaman Nabi sahabat, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, mereka hidup di zaman Nabi SAW. Jadi maksud sahabat kalau kita mengaji tauhid disebut oleh ulama, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, dan orang yang beriman dan mengakui Nabi SAW. Itu baru sahabat. Pasal itu disebut oleh Nabi SAW, Tuba liman ra'ani wa amanabi, bagi mereka yang pernah melihatku dan kemudian beriman denganku. Summa kemudian tuba bisab'i marrat. Apa maksud dia? Maksud dia tuba, 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 tuba. Nabi ulang 7 kali. Tadi baru sekali lah. Yang ni Nabi ulang 7 kali. Dia kena faham bagi molek. Sekali bukan nak memperkecilkan hak yang satu tuba tu dah. Sekali duk faham lagu tu pula dah. Maksudnya nak hebat, kata hebat. Hak kedua ni pun hebat. Kalau kena gaya betul.
Nabi ulang berapa kali? 7 kali. Bisab'i marrat. 7 kali, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tauba, 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 tauba. Nah, kemudian beruntunglah, 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 beruntunglah. Kemudian bertuahlah, 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 bertuahlah 7 kali. Nah, untuk siapa pula? Iaitulah liman amanabi. Bagi mereka yang benar-benar beriman kepadaku, walam yarani. Waw tu waw lil hal. Kalau orang mengaji Arab, bukan waw ataf. Maknanya iaitulah, nah, mereka itu beriman denganku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. No? Tak pernah tengok Nabi. Tak pernah bersama-sama dengan Nabi. Cerita Nabi pun kita dapat daripada mulut ke mulut melalui para-para ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi, cerita tentang kesempurnaan Nabi, keagungan Nabi, kita dapat turun daripada sahabat, kemudian turun kepada tabi'in, tabi'in. Tapi walaupun tak pernah tengok Nabi, beriman. Sayang tak? Sayang, tuan-tuan. Dan kemudian iaitulah sanggup mati, iaitulah mempertahankan apa sahaja yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang 7 kali diulang berjaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, nak dapat lagu tu lagu mana kalau kita sendiri tak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah di lubuk hati kita, di bottom of our heart, kita masih menganggap Nabi itu iaitulah orang biasa. Dah, Nabi bukan orang biasa, tuan-tuan. Nah, kedudukannya iaitulah dijaga dan dipelihara oleh Allah. Lepas itu, kita boleh sebut iaitulah sifat harus bagi Rasul. Apa dia? Kita mengaji tauhid, sifat harus bagi Rasul ialah a'radul basyariyah, berperangai dengan perangai manusia. Maknanya iaitulah Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi berkahwin, kita berkahwin. Maknanya segala apa yang manusia buat, semua dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasal apa lagu tu? Sebab Nabi ni tugas utama dia, misi utama dia, disebut oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, iaitulah di dalam banyak kitab dia, Faridatul Faraid ke, Iqdul Juman ke, tuan-tuan, iaitulah turjumatun uluhiyah, penterjemah ketuhanan kepada manusia. Apa maksud penterjemah ketuhanan kepada manusia? Satu, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak akan kenal Tuhan. Untuk syaduk hebat lagu manalah cari Tuhan, kemah lagu mana pemikiran, tuan-tuan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mai kat kita bawa risalah Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan kenal Tuhan. Ni ada seorang disebut ke, saya ada ke ustaz. Kita nak cari Tuhan ni dengan akal yang sempurna, akal yang kemah. Cerdik saja boleh cari Tuhan. Cerdik saja boleh cari Tuhan, tak ada masalah. Kita tak disebut lagu tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita buka balik sejarah tamadun yang paling banyak orang cerdik, antaranya tamadun apa? Ni kalau orang mengaji sejarah, tamadun Greek, tamadun Yunani. Berapa banyak? Iaitulah filosof, ahli fikir wujud zaman tu. Cuba sebut antaranya. Iaitulah Aristotle, Socrates, Plato, Hippocrates. Ni semua orang hebat-hebat dari segi pemikiran, tuan-tuan. Baik. Kalau dah kata mereka cerdik, mereka jumpa Tuhan tak? Mereka beriman tak kepada Allah Subhanahu wa taala? Mati beriman tak? Tak. Tak, tuan-tuan. Pasal apa tak? Sebab
Iaitulah tanpa Rasul kita tak akan boleh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Allah Ta'ala utus Rasul kat kita, buat mai cerita kat kita lagu mana yang dikatakan Allah yang wajib, iaitulah kita sembah dan wajib kita letakkan pergantungan utama kepadanya. Nah, tu terjumatun uluhiyah. Satu lagi maksud terjumatun uluhiyah apa dia? Iaitulah menterjemahkan kehidupan. Bagaimana Tuhan redha kehidupan tu. Nah, kita nak tahu kehidupan yang Tuhan redha tu melalui siapa? Melalui Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang tu yang kata sunnah tu. Nah, apa dia sunnah? Sunnah percakapan Nabi. Kemudian tingkah laku Nabi. Sampai hak Nabi sengap tu pun jadi sunnah. Apa dia? Iqrar. Dikirakan pengakuan Nabi SAW. Itu kaedahnya. Untuk apa? Untuk tunjuk pada manusia. Pasal itu, iaitulah sebaik-baik ikutan ialah sunnah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi tunjuk model. Lagu ni cara hak Tuhan redha. Makan hak Tuhan redha lagu mana? Lagu Nabi makan. Nah, iaitu tidur hak Tuhan redha lagu mana? Lagu Nabi tidur. Bernegara yang Tuhan redha lagu mana? Lagu Nabi bernegara. Menjadi pemimpin yang Tuhan redha lagu mana? Lagu Nabi jadi pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendek kata segenap kehidupan Nabi SAW itu menjadi model dan contoh kepada manusia. Sebab itu salah satu sifat, contohnya sifat harus bagi Rasul a'radul basyariyah, perangai manusia. Nah, kalau tak ada perangai manusia ni, Nabi tak buat perangai manusia ni tuan-tuan, maknanya orang nak tahu bagaimana kehidupan manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi itu dialah, kita kena letak Rasul ni satu pangkat lain pula. Baik itu kita tak boleh segala perbuatan manusia yang bersifat hina tak boleh dibangsakan kepada Rasul. Nah, tu kena faham bagi molek. Macam kita dengar Nabi Ayub, contohnya Nabi Ayub, Rasul lah, salah seorang Rasul. No, sakit teruk. Jangan duk bayang gua mana sakit teruk. No, saya kita duk bayang lagu kita, sakit teruk ni dia jadi hina. Kita pandang hina. Jangan. Sebab jangan pandang hina kepada Rasul, boleh merosakkan akidah. Nah, itu kena faham bagi molek tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu Nabi makan, kita makan. Tapi Nabi makan siapa kita? Sebaik-baik makan, kita tiru cara Nabi makan, tuan-tuan. Apa dia? Iaitulah antara sunnahnya disebut. Maknanya apa? Iaitulah makan bila lapar. Betul-betul lapar baru makan. Kita tak ada dihantam siapa ya, lapar tak lapar hentam. Nah, sebab makanan jenuh. Nah, Nabi dak lapar baru makan dan berhenti sebelum kenyang. Itu sunnah diajar oleh Nabi. Tapi kita payah nak ikut kadang-kadang. Nah, masa tu tengah duk sedap ni makan kenduri ni tuan-tuan. Nah, kita minta nasi tambah, orang bawa mai ketok basuh tangan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Rasa aku mana? Dia rasa satu perasaan ni aku nak tambah, bukan aku nak basuh tangan. Contohnya, nah, maknanya yang tu kaedah nak disebut. Begitu juga yang lain. Sebab itu dia ada satu kaedah Tuhan pelihara Nabi dengan diberi gelaran apa dia? Ma'sum. Asama, terpelihara daripada sebarang dosa dan kesalahan kepada Allah. Pasal itu Nabi tak buat dosa besar, Nabi tak buat dosa kecil, dan Nabi tak akan Allah takdirkan kepada dia sesuatu yang boleh merendahkan martabat dia. Itu satu riwayat, saya baca satu kitab, dia sebut, maknanya bukan satu kesalahan yang manusia buat. Tapi lagu mana pun dia kait dengan iblis. Maka bila kait dengan iblis, maka pada Nabi tak buat. Itu salah satu sifat keistimewaan Nabi SAW. Nabi tak menguap sampai sepanjang hidup dia, tuan-tuan. Salah ke menguap? Bukan salah. Lagi duk buat salah berdosa jenuh kita hari-hari menguap, tuan-tuan. No? Itu kaedahnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Satu riwayat sebut
No, ada perbahasan tuan-tuan untuk kita ambil iktibar, tapi nak habaq lagu tu lah. Nak habaq Tuhan pelihara Nabi sampai peringkat tu. No, jadi kita kena tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu falsafah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tak sebut Nabi beranak bila, lagu mana. Tuan-tuan nak dengar dah. Tuan-tuan tahu dah. Saya nak ambil falsafah ni supaya apa kita dengar malam ni walaupun masa yang singkat, sekurang-kurangnya kita boleh beramal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu saya mulakan dengan ayat apa tadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah ayat yang berbunyi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Suratul Ahzab ayat 40. Di mana apa kata Allah? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapa salah seorang daripada kamu. Maknanya nak habaq apa? Bukan nak habaq kata Nabi tak ada anak. Ada. Nabi ada zuriat. Tapi nak habaq apa? Ni sebagai satu orang panggil apa? Satu gambaran Tuhan nak habaq. Hampa jangan duk pelekeh Nabi. Hampa ingat macam hampa-hampa semua. Nah, lagu tu maksudnya. Nah, tu disebut Muhammad itu bukan bapa seseorang daripada kamu. Tetapi siapa dia? Rasulullah, the messenger of God. Iaitulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu, tempat dia istimewa tuan-tuan. Yang kedua ialah apa dia? Iaitulah apa nama? Khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan rasul. Lepas dia tak ada dah rasul, tak ada dah nabi. Siapa mengaku nabi, siapa mengaku rasul selepas dia kafir. Senang faham gitu lah. Tak kira siapa pun, hang mengaku lah nabi apa pun. Bok mailah hujah ke bukti lagu mana pun. Maknanya tak ada dah, sebab Tuhan sebut dah khataman nabiyyin. Itu satu. Maksud khatam. Maksud khatam itu juga tatimah. Maknanya menyempurnakan segala urusan dan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Nabi pelengkap tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Itu falsafah utama. Okey, saya sebut satu. Mana nak sebut falsafah ni banyak, tapi masa terbatas. Kita pun SOP sampai tekan Aisyah saja tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Iaitulah maknanya saya nak sebut satu lagi falsafah, iaitulah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitulah bila kita tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita muliakan Nabi, letakkan Nabi di tempat yang selayaknya, kita agungkan, kita pun bukanlah makna. Ni kadang-kadang ada juga orang sebut, dia kata, kita tak boleh duk puja Nabi melampau-lampau. Pasal Nabi pun larang. Contoh disebut, iaitulah dalam hadis Nabi, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam atau kama qala. Nabi kata apa? Jangan kamu terlampau memuja aku seperti mana memujanya golongan Nasrani akan Nabi Isa alaihi salam. Lagu mana puak Nasrani puja Nabi Isa? Kata anak Tuhan. Tak adalah kita, Nabi nak habaq jangan puja sampai peringkat tu. Tapi insan hebat yang paling layak untuk kita agungkan siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu, walaupun perayaan Maulid ni perayaan yang tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh sahabat. Pasal itu Imam Suyuti dalam sebuah karyanya disebut apa? Apa hukum perayaan Maulid? Bid'ah. Tapi bid'atun hasanah. Bid'ah yang terbaik. Kalau orang biasa pun kita agungkan, kalau kita ulama, kita sayang pemimpin pun kita agungkan, ni tambah pemimpin yang paling hebat. Siapa dia? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita tahu kedudukan Nabi, kita letak kedudukan Nabi pada kedudukan yang paling sempurna tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa kerja yang perlu kita buat? Salah satu falsafah kedua ni. Sebab kena hurai semua falsafah ni panjang. Sebab saya buka beberapa kitab disebut falsafah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena teruskan berdakwah, mengajak manusia dan utamakan dakwah kita, seruan kita. Dakwah itu seruan. Seruan kita yang paling utama lah seruan tauhid.
mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan jauhkan manusia daripada budaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita sebut syirik, dia termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, 63 dosa hak paling besar, dia buh dosa hak paling besar sekali apa dia? Iaitulah syirik. Sehingga akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Tuhan tak ampun dosa syirik, tapi Tuhan ampun dosa lain jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Lambangnya teruk sungguh syirik ni. Pasal itu, kita hari ini kena berdakwah kepada masyarakat ikut setakat kemampuan yang ada pada kita. Bukan kerja tok guru saja, bukan kerja para ustaz saja, kerja kita semua. Tak kira apa lapangan kita, tak kira apa kedudukan kita, untuk ajak manusia kepada tauhid pada hari ini. Seru manusia untuk mentauhidkan Allah, tanam tauhid dalam jiwa manusia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jauhkan daripada budaya syirik, jauh daripada i'tiqad syirik, betul-betul beriman sungguh bila mengucap syahadah, betul-betul berpegang sungguh dengan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu seruan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga seruan utama risalah dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu peringkat disebut, iaitulah aku akan tetap, iaitulah berjihad kepada manusia, memerangi manusia sehinggalah mereka yakin dan mereka berpegang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Maknanya tauhid, tuan-tuan. Tambah hari ini kita nak bentuk iaitu jiwa tauhid dalam masyarakat ni. Tambah-tambah bagi orang Islam kita dan orang kapiang, tuan-tuan. Orang kapiang kalau boleh kita nak kembalikan kepada tauhid, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Tauhid tu penting. Salah satu dari hikmah tauhid, dia boleh menjadikan kita orang yang betul-betul bahagia hidup di dunia dan akhirat. Antaranya apa dia? Sentiasa bergantung pada Allah. Sentiasa bergantung pada Allah. Pergantungan pada Allah ini the best remedy, sebaik-baik penawar di atas muka bumi Allah. Tambah kita hidup di akhir zaman ni, ujian cukup banyak. Ujian cukup banyak, tuan-tuan. Salah satu ujian yang Tuhan bagi pada dia, tersebarnya penyakit. Ingat kita walaupun tengah dalam masih lagi mula pandemik, ni nak masuk endemik COVID-19 ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Malah hidup kita pun disebut sebagai new norm, norma baru, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau kita betul-betul tak jaga diri kita, tuan-tuan, iaitulah maknanya dengan kita pun dia jadi orang panggil apa? Jadi teruk, jadi memang kolaps, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia akan jadi teruk. Selalunya teruk ni fizikal teruk. Macam contohnya kita kata kena penyakit COVID ni maknanya bukan macam penyakit biasa. Kadang dia kena tu ada yang teruk, oksigen hilang, kadang boleh teruk drop ada, lepas tu boleh bawa mati, tambah kalau ada penyakit pula dan sebagainya. Kita pun jagalah, jaga, tuan-tuan. Tapi Tuhan nak uji, kadang dia boleh kena, dia tak kira siapa. Hang jaga lagu mana pun boleh kena zaman lah ni, pasal dia tak nampak. Lepas tu main melalui udara pula. Kadang-kadang yang main varian baru dan sebagainya. Tambah duk jaga sungguh-sungguh, dia kena. Bila kena, teruk. Waktu tu, tuan-tuan, dia boleh jadi lagi teruk. Kalau dia tak ada remedy. COVID pula tak ada ubat. Remedy dia tak ada, penawar dia tak ada. Apa penawar dia? Pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Selalunya saya sembang anak murid, yang doktor pada anak murid kita mengaji kita ni, tuan-tuan. Dia kata, kena jaga satu benda.
Apa dia? Penyakit yang boleh melahirkan penyakit lain. Apa dia? Dia panggil penyakit stres. Stres ni, yang ni duk punca duk di penyakit-penyakit lain ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa dia stres? Apa dia stres? Bahasa tu bahasa moden ustaz. Ustaz sebut bahasa kampung sikit. Apa dia stres? Serabut perut. Bahasa kita senang. Serabut perut. Serabut perut ni punca. Tambah kalau duk jaga dia kena. Waktu dia kena tu dia down. Dia mula main pasal apa aku kena. Orang lain tak kena pun. Satu. Lepas tu kita pun tanya kena melalui siapa? Depa abang. Tak guna sungguh kawan tu. Dia menyakiti aku. Dia pun tak tahu kawan tu. Tapi kita di lagu tu. Tu yang nak buat lagi teruk. Yang ni disebut oleh ulama ni nama dia penyakit al-haznu, stres. Stres tu punca paling besar kali. Aduk jadi darah tinggi teruk, dia kecil manis teruk, ke jantung teruk, gout teruk. Walau stres tu karena pakai net kesihatan pun dia kata jangan stres. Tak mau stres nak buat guna. Tu dia. Ubat utama stres apa dia? Ubat utama stres. Tauhid lah. Bergantung sungguh-sungguh pada Allah. Tuhan bagi kat kita hak baik pun Tuhan bagi, hak buruk pun Tuhan bagi. Siapa yang punya punca penyakit ni? Tuhan bagi. Siapa boleh mengubat penyakit ni? Allah Ta'ala saja, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Tu yang kita tak mau bila kurangnya budaya tauhid dalam masyarakat. Dia bila main sakit, tak semayang. Banyak orang sakit tak semayang. Bila tanya pula pasal apa tak semayang? Sakit. Takkan Tuhan tak tahu kot. Dia boleh buat mudah gitu, tuan-tuan. Patutnya lagi sakit, lagi semayang lah. Pasal tu mau ingat betul kat Tuhan. Tapi dia jadi lagu tu lah. Tu bila kita duduk sama orang sakit, kita pun sakit, duduk sama orang sakit, Tuhan bagi pengalaman duduk sama orang sakit ni tuan-tuan. Boleh tengok macam-macam jenis. Ada yang ingat kat Tuhan ada. Dan ada orang yang lupa pada Tuhan pun ada. Dia terus dengan jiwa dia, dengan keadaan bahawa semua dalam keadaan tadi. Itu yang pentingnya kita seru manusia kepada tauhid, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Start hari ini, kita kena ambil iktibar dan kekuatan ini. Serulah manusia kepada mengesahkan Allah dekat mana kemampuan yang ada pada kita. Kami tak boleh buatlah macam ustaz nak mengajar. Tu kan suruh mengajar. Suruh seru. Dekat mana kemampuan kita lah. Sama-sama peringat manusia. Itu seruan utama yang dibawa oleh Nabi SAW. Malah 13 tahun Nabi di Mekah, tuan-tuan. Maknanya apa? Seruan Nabi apa dia? Tauhid saja. Tauhid saja. Bab lain tak peduli lagi. Tauhid dulu. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Jadi hari ini dah ambil falsafah ni. Lepas ni kena buat peranan ni. Dekat mana kemampuan yang ada pada kita. Seru manusia kepada tauhid. Iaitulah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukuplah, tuan-tuan. Sebagai satu peringatan. Sebagai satu tazkirah. Bukan ceramah sangat pada malam ni. Kuliah khas. Sebagai satu tazkirah. Untuk sedar tanggungjawab kita. Dan untuk kita hayati perayaan yang disebut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi, tuan-tuan, yang boleh kita ambil iktibar daripada falsafah ini. Tapi saya fokus yang ni dulu. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sekurang-kurangnya tak dapat semua. Ma la yadruku kulluh la tatruku kulluh. Jangan tinggal semua. Maknanya kita dapat intipati dia walaupun sedikit. Sekurang-kurangnya falsafah kita hari ini, kita kenal Nabi SAW. Kita letak kedudukan yang istimewa pada Nabi SAW. Dan kita seru manusia kepada tauhid, iaitulah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya. Walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda perjumpaan kita pada waktu yang lain. Kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.